Segmen kali ini iaitu merupakan segmen berbayar kemasukan pelajar bagi sesi 2022-2023. Ya? Baik, silakan Datuk. Perkenalkan narasumber kita. Dan kita akan bersama untuk mendengarkan penjelasan mengenai dengan kemasukan pelajar bagi sesi 2022 dan 2023 bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Nur Hasnul bin Haji Muhammad Hamdani, iaitu selaku Ketua Akademi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Dan Rompai Pagi mengucapkan selamat datang. Kali ini kita akan memperkatakan yang mengenai dengan kemasukan pelajar bagi sesi 2022. 2023. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTV kerana sudi untuk menemu ramah pagi ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesihatan kesemuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dulu terima kasih sekali lagi kepada pihak RTV, dan sebenarnya kemasukan mengenai dengan kemasukan para pelajar akan datang ini ialah bermula pada 1 Ogos dan berakhir insya-Allah pada hujung September akan datang ini. Jadi seperti biasa pihak Kolej IJS akan mengalu-alukan para partisipan ataupun para pelajar yang ingin untuk menyambung ataupun ingin memberi atau orang kan masuk ke Kolej IJS melalui mungkin melalui website ataupun mungkin terus berhubung ataupun terus ke office ataupun pejabat di QLab. Dan kita telah pun menyediakan beberapa program seperti biasa, dan sehingga hari ini kita mempunyai 20 program atau kursus yang ingin insya-Allah akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pelajaran mereka, termasuk juga beberapa program melalui IBTE, program IBTE iaitu HNTech dan juga NTech. Dan insya-Allah juga kita akan sekarang di pipeline sudah mengenai dengan satu program baru melalui juga IBTE, iaitu bidang construction drafting, HNTech and construction drafting. Tapi kan kita umumkan kemudian bila pengambilannya. Ya. Baik. Okay. Dan kalau tadi sedikit sebanyak mengenai dengan program-programnya, mungkin Tuan boleh program-program kemasukan. Mungkin secara detailnya mengenai dengan program-program adanya aktiviti dan lain sebagainya, mungkin Tuan boleh mengungsikan lagi lebih lanjut. Ya. Sebenarnya kita telah pun mengadakan final project para pelajar sebelumnya. Tapi telah dan para publik ataupun orang awam telah pun melihat beberapa program-program yang telah pun diaturkan di Kolej IJS. Dan sebenarnya program-program ini telah pun berjalan sudah. Jadi hanya kita ingin maklumkan sekali lagi kembali kepada para pelajar yang ingin meneruskan pelajaran mereka, mungkin program-program yang diingini ataupun yang ingin dipelajari sebenarnya. Dan seperti kita maklum, seperti yang saya tadi, 20 program termasuk program-program degree, diploma, foundations dan juga pensijilan. Dan dengan itu juga kita telah juga berkolaborasi dengan beberapa institusi industri-industri dengan program-program yang telah pun kita jalankan, dan juga kita mempunyai program advisory committee yang juga menyelaras segala program. Sekarang bukan lagi nyorang cara pembelajaran yang tradisional, dan kita terus kepada industri masa ini. Sudah melalui industri seperti yang penyorang environment pembelajaran education ketika ini. Baik, baik, nanti kita akan bersama lagi. Okay. Jadi untuk itu kita saksikan ini, kita akan kembali selepas ini, Tuan, ya. InsyaAllah. Learning Management System Support to empower student learning. KIGS Alumni Association, KIGS Training Center, Virtual Reality and Augmented Reality Exhibition,
Vive Exhibitions and Film Festival. Event and activity Khatam Al-Quran Ceremony. Artwork donation. Wall painting charity for able. Blood donation activity. Donation activity. Global campus. ISO training. National and sports activities. Traditional activities. National and international achievement. Second place in live wire competitions. First place in tertiary project category of the BICTA. First runner-up Cipta. Runner-up and second runner-up BICTA. First runner-up University Cup. Youth activists bestowed with medal. Champion Maktab Duli Pilihan Muda Al-Muhtadibila Futsal Tournament. Second place in BCMA Investment Challenge. Represent the ASEAN stage at DCIMB 3D Conquest. Second place on 12th Business Award. Second and fourth place awards Young Content Maker by AITI. Top 5 winners and judge selection winners for Karya Kami competition by Brunei Events. The winner of logo design competition for Brunei Darussalam's 37th National Day. Top 10 winners logo competition for diplomatic relations. Center of Achievement and Rewarding Experience. Develop young generations to be ready for the future. Together with us, College International Graduate Studies, Brunei Darussalam. Baik, Auda kembali bersama kami. Demikian tadi kita bawakan ya mengenai dengan pengisian aktiviti-aktiviti yang mengambil tempat dan pada saat ini kita kembali memperkenalkan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Nur Hasnul bin Haji Muhammad Hamdani merupakan ketua akademik dan kita memperkatakan mengenai dengan kemasukan iaitu bagi pelajar sesi 2022-2023. Baik, kembali kita bersama dengan Tuan Haji Nur Hasnul. Ya. Kita ingin mengetahui, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, bagaimana kalau para ibu bapa yang bekerja dengan pihak swasta, jika anak-anak mereka berkeinginan ya untuk belajar di Kolej IGS dari segi mendapatkan kemudahan kewangan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sebenarnya kemudahan kewangan memang sudah ada sebenarnya. Mungkin cuma para ibu bapa mungkin kurang mengetahui atau kurang mendapat informasi dengan kewangan. Satu daripadanya ialah melalui kewangan di Jabatan Kewangan yang tetapi seharusnya mereka ini contohnya kalau ibu bapanya bekerja di pihak swasta, jadi mereka bolehlah mendapatkan kewangan melalui pihak kewangan, tetapi mempunyai caruman di TAP atau TAP. Mereka mempunyai TAP yang aktif mencarum di TAP. Jadi boleh memohon ke jabatan ataupun pejabat kewangan. Jadi di sana ada terselit satu borang yang menyatakan bahawa kemudahan kewangan bagi pelajar-pelajar yang ingin melakukan pelajaran yang ada di dalam negeri. Ya. Jadi satu persyaratnya ialah mereka ibu bapa seharusnya mempunyai TAP caruman. Dan syarat yang kedua mudah saja para ibu bapa boleh memohon di Kolej IGS dan memohon untuk meminta acceptance letter ataupun offer letter daripada kolej untuk membawa dokumen tersebut dan juga boleh diberikan kepada pihak kewangan dan pihak kewangan akan cuba untuk
merealisasikan kepada pihak TAP untuk mencek bahawa ibu bapanya adalah aktif dalam dengan caruman TAP itu tersebut. Jadi itu saja sebenarnya. Yang kedua, pihak ibu bapa juga boleh juga melalui bank BIBD. Di sana ada juga terdapat financing education ataupun finance untuk education yang pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran belajar di College IJS dengan mengemukakan membawa juga syarat-syaratnya membawa offer letter daripada pihak College IJS dan juga mereka seharusnya ataupun semestinya membuka akaun di BIBD. Jadi dengan adanya ini syarat ini, jadi insya-Allah mereka boleh ini adalah satu kemudahan yang boleh mereka bawa untuk melanjutkan pelajaran sebenarnya untuk anak-anak mereka sendiri. Dan ada beberapa syarat lagi lah, tetapi itulah di antara secara ringkasnya syarat-syarat melalui BIBD ataupun melalui Jabatan Kewangan. Itu bagian kewangan tadi. Kewangan, Baik Tuan, kita saksikan lagi ini mengenai dengan kemasukan ya. Kemasukan kursus ya. Baik, kita saksikan bersama. Nanti kita akan kembali. Okey, itu dia yang dapat kita saksikan ya. Itu baru satu kursus yang telah pun kita saksikan, versi insight yang telah pun disediakan dan juga ada berapa banyak yang akan dibawakan. Ya, saya. Sebenarnya yang kita lihat adalah beberapa kursus yang ditawarkan di College IJS. Antaranya ialah kolaborasi bersama dengan IBTE, seperti kursus HNTech in IT, HNTech in Business and Finance, HNTech in Business, HNTech in Computing and Networking. Itu di antara. Dan seperti yang saya katakan tadi, insya-Allah kita akan mempunyai satu kursus lagi yang telah pun kita pipeline sudah bersama dengan IBTE, iaitu construction drafting. Tapi kita akan umumkan tarikh bila kemasukannya nanti, insya-Allah. Baik. Itu baru satu bidang yang ataupun kursus yang dapat kita saksikan. Jadi ada 3 lagi yang akan audio penonton saksikan. Jadi kita berehat seketika dan kita saksikan lagi kursus yang ditawarkan. Okey, itu dia kursus yang kedua yang ditawarkan. Itu kursus dalam Faculty Arts and Humanities, Design, Foundations, apa semua sekali lah. Jadi alhamdulillah
apabila para pelajar yang masuk dalam bidang kursus ini ada yang sudah membuat desain tudung sendiri. Ya. Packaging. Kita juga dimaklumkan bahawa kursus tersebut merupakan kursus yang terbaru. Ini sudah lama sebenarnya. Ini lebih kurang 5 tahun yang lalu sudah. Kursus ini. Yang akan datang seperti yang nyatakan tadi IBT punya kursus IBTE. Dan ini di antara kursus yang telah pun juga kita tawarkan, yaitu Foundation Design, Art and Design, degree dan sertifikat. Dan berbicara mengenai sertifikat ini juga bahawa pihak kerajaan telah pun memberikan beasiswa di bawah BPTV, beasiswa skim pendidikan teknikal dan vocational. Tetapi di mana biasanya beasiswa ini akan diberikan pada awal bulan Januari dan juga akan bulan Jun. Jadi apabila mereka berada di pensijilan dan pihak kerajaan juga akan memberikan menyambung kesinambungannya ke peringkat diploma selama 3 tahun. Ini juga kadang-kadang ada ibu bapa yang kurang informasi mengenai perkara ini. Jadi faham barangkali mungkin pihak ibu bapa mungkin boleh meluru ke Jabatan Pendidikan untuk mengetahui lebih lanjut lagi dengan skim BPTV ini, iaitu beasiswa pendidikan teknikal vocational daripada pensijilan dan akan mempunyai beasiswa progression beasiswanya ke diploma. Itu yang telah pun kita jalankan. Dan selain itu, seperti yang nyatakan tadi, balik dengan sumber kewangan ataupun kemudahan kewangan, seperti BIBD juga seperti yang terang tadi juga menawarkan pihak ibu bapa untuk jika ada pelajar-pelajar ataupun anak-anak mereka yang ingin berkeinginan untuk menyambung ataupun ingin belajar di kuliah SHJS, mereka menawarkan 6.5% selama 7 tahun jika meminjam itu dengan education finance yang dinyatakan. Itu syaratnya juga yang satu banyak 6.5%. Jadi mereka bolehlah bertanya terus ke pihak BIBD insya-Allah. Dan kami juga akan membuka booth di cawangan BIBD di QLab apabila insya-Allah minggu depan apabila para ibu bapa ingin mengetahui lebih lanjut lagi macam mana untuk meminjam ataupun macam mana cara untuk proses peminjaman kewangan melalui pihak BIBD. Selain daripada yang nyatakan tadi, pihak kewangan jika mempunyai TAP, cawangan TAP para pelajar atau ibu bapa yang punya TAP yang terutama kepada pihak swasta, kadang-kadang kalau pihak kerajaan mereka mempunyai beasiswa ataupun kata orang kemudahan. Tetapi mana-mana ibu bapa yang bekerja di pihak swasta juga mereka juga tidak terkecuali boleh memohon mengenai dengan asalkan mereka mempunyai TAP. Dan untuk keterangan lanjut bolehlah mereka ke pihak kewangan untuk informasi seterusnya. Baik. Untuk yang seterusnya ini kursus yang ditawarkan iaitu mengenai dengan information and technology ini akan kita saksikan bersama. Nanti Tuan dapat menjelaskannya lagi ya. Baik, kita saksikan bersama.
Itu dia yang dapat kita saksikan ya, multimedia dan juga broadcasting. Yang sebentar tadi mungkin boleh dijelaskan. Ini satu daripada program yang juga kita tawarkan di College IJS, iaitu di bawah Fakulti Penyiaran dan Multimedia, Broadcasting Multimedia. Baik, mungkin dapat dijelaskan silakan. Di mana di bawah Fakulti Broadcasting Multimedia ini ada beberapa kursus yang ditawarkan melalui pensijilan, iaitu dipanggilnya pensijilan Electronic Media Production. Lepas tu mereka boleh terus kepada diploma, di mana diploma dalam bidang broadcasting, advertising, in multimedia, dan seterusnya ke degree bidang media communications, digital media communications. Jadi pathway ataupun kesinambungan telah pun kami juga sediakan. Jadi apabila pelajar itu mengambil daripada mungkin mereka ingin belajar melalui pensijilan, juga kita teruskan ke pathway kepada bidang diploma 3 tahun dan seterusnya kepada degree, bachelor degree ke 3 tahun. Jadi pathway-nya memang sudah diatur, diluruskan semuanya. Jadi mereka akan terus spesialis atau bidang tersebut, especially dalam bidang broadcasting dan juga penyiaran atau multimedia. Itu adalah orang salah satu keistimewaan untuk para pelajar. Kita telah menyediakan awal yang mungkin hanya mempunyai 2O, jadi mereka boleh masuk ke pensijilan dulu, atau mungkin mereka mempunyai 4O, boleh masuk ke diploma. Dan seterusnya mungkin mereka mempunyai 1 A level, jadi mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka ke degree, bachelor degree. Jadi memang pathway-nya telah pun disediakan. Jadi tidak orang pelajar itu tercari-cari. Jadi setiap kursus itu kami sediakan pathway-nya. Ini satu keistimewaan College IJS. Ada kursus dari bawah dan juga sehingga akhirnya. Demikianlah. Itulah yang ada di College IJS. Dan kalau tadi kita dapat menyaksikan satu bidang ataupun kursus yang telah pun tawarkan, satu lagi yang seperti yang kita maklumkan di awal tadi ya. Jadi kita saksikan bersama. Okey, itu dia. Ya, dapat kita saksikan dan juga itu antara kursus di bawah Fakulti Information Technology. Jadi sama juga daripada diploma, degree, foundations dan degree. Jadi kita pun telah menyediakan dan juga beberapa program daripada IBTE juga kita sediakan untuk para pelajar yang ingin untuk melanjutkan pelajaran di College IJS. Jadi di sini dengan adanya selain daripada program kursus yang sudah pun sedia ada, adakah lagi antara program kursus yang lain akan dijalankan di College IJS? Ya, kita ingin merancang sebenarnya beberapa kursus yang kita akan rancang di College IJS. Di antaranya tadi ialah mengenai dengan construction drafting, HNTech, construction drafting di bawah IBTE. Dan juga dan program ini akan kita umumkan nanti bila tarikh pengumumannya. Jika ada daripada IBTE untuk memberikan tarikh bila harusnya untuk para pelajar untuk masuk. Dan seperti maklum bahawa kursus ini adalah beasiswa melalui impact ataupun orang Manpower Employment Council actually. Jadi ada berapa kotak yang akan disediakan untuk menerima beasiswa dan terus bekerja
daripada Manpower Employment Council. Jadi dia salah satu, tapi belum diumumkan. InsyaAllah akan diumumkan akan datang insyaAllah. Dan kursus-kursus lain kita juga ingin merancang beberapa kursus yang lain. Contohnya mungkin insyaAllah apabila kita mengadakan construction, maknanya kita akan melaratkan kepada kursus-kursus yang juga berkategorikan construction. Contohnya ialah quantity surveyor. Juga kita dalam perancangan sebenarnya untuknya. Dan juga salah satu daripadanya untuk menarik ataupun orang menyahut hasrat ke bawah Yang Maha Mulia, juga kita ingin membuat satu kursus dalam bidang pertanian. Tapi pertanian yang menggunakan agri-tech dengan agriculture dan juga teknologinya. Ini juga dalam perancangan kita, smart agriculture. Itu di antara kursus yang insyaAllah kita akan juga adakan di College IGS. Jadi mungkin satu insert lagi yang akan dapat kita saksikan, new program. Jadi bagaimana selepas ini kita perjelaskan. College IGS is now offering 5 new HNTech and NTech IBTE approved programs. The new programs are HNTech in Information Technology, HNTech in Computer Networking, HNTech in Business and Finance, NTech in IT, and NTech in Business Administration. Registration for the newly approved IBTE programs is now open for the upcoming 2021 October intake. For more information, visit www.collegeigs.com. Upgrade your skills with us at College IGS, Centre of Achievement and Rewarding Experience. Ya, demikianlah tadi Auda kita perlihatkan bersama di mana kursus-kursus yang ditawarkan, dan Auda pada kita yang ingin mengetahui mengenai dengan apa yang telah kita paparkan sebentar tadi, ianya lebih kepada kemasukan pelajar ya bagi sesi 2022-2023. Jadi tuan, baik, harapan sebelum kita mengakhiri bola bicara kita, harapan mungkin ingin disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapa. Ya, terima kasih. Memanglah harapan College IGS ingin mengalu-alukan pihak Ibu Bapa dan juga para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke College IGS pada sesi 2022-2023. Di mana yang saya nyatakan tadi, registrasinya ataupun pendaftarannya bermula daripada 1 Ogos yang lalu sehinggalah di hujung September nanti. Kita masih mengalu-alukan sebenarnya. Sekarang ini jika ingin untuk meneruskan pelajaran di College IGS, dan kita telah memaparkan sebentar tadi melalui video tadi beberapa kursus-kursus yang ingin ditawarkan di College IGS, dan juga seperti yang nyatakan tadi, saya sebenarnya saya sangat-sangat mengeluhkan para ibu bapa untuk membawa anak-anak ataupun para pelajar yang ingin terus belajar menimba ilmu. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, cara orang education ketika ini berlainan daripada 20 tahun yang lalu. Tradisionalnya macam-macam, tapi kita telah kepada teknologi. Walaupun kursus itu bidang art ataupun bidang kita terus dengan convergence ataupun memasukkan elemen-elemen teknologi seperti yang ada sekarang. Jadi harap ya insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya kursus ini akan dapat memberikan para pelajar itu satu ilmu untuk membawa hasrat negara kita. Seperti yang Kebahadulia yang hasratkan sebenarnya, terlebih lagi untuk menuju visi kita 2035, di mana human resources itu sebenarnya penting di negara Brunei Darussalam ini. Jadi hanya harapan kita untuk rakyat Brunei Darussalam, khususnya para pelajar, untuk sama-sama untuk kita menangani sebagai pemangkin, insyaAllah untuk negara kita sebenarnya. Ini untuk mereka sebenarnya, untuk orang-orang kita ni. Ya, baik. Ya, Alhamdulillah, dengan adanya penjelasan sebentar tadi dalam segmen yang kita bawakan pada hari ini, terima kasih banyak berbicara kepada Yang Mulia Tuan Haji Nur Hasnul bin Haji Muhammad Hamdani, selaku Ketua Akademik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi